Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada murid. Sebelum itu diucapkan terima kasih kerana kamu hadir sekali lagi untuk hari Jumaat ini. Pada hari Jumaat ini. Cikgu harap kamu terus kekalkan kehadiran kamu pada minggu yang akan datang. Kamu ada 2 minggu saja lagi. Baik, hari ini kita sambung bagaimana cara menjawab soalan pemahaman untuk rumusan, untuk komsas. Baik. Kita lihat soalan nombor 1. Kebetulan untuk soalan ujian percobaan SPM yang kedua. Kita lihat soalan nombor 1. Cikgu minta Wellington baca. Berdasarkan petikan cerpen. Maaf. Itulah Wellington tercari-cari. Berikan masa. Berikan maksud kata mempunyai risiko. Baik. Terima kasih. Ikhlas. Bagaimana cara jawab ikhlas? Yang pertama, apa perlu kamu buat? Rangkai kata mempunyai risiko bermaksud. Cikgu tanya bagaimana cara kamu jawab, kamu baca pula. Bagaimana cara kamu jawab? Yang pertama, kamu bahagi kepada 2 patah perkataan. Saya rasa cikgu Sia pun ajar perkara yang sama. Kamu bahagi 2. Bahagi 2. Baik, Erwin, kalau kamu jawab, 1 kamu salin, 1 kamu tukar, berapa markah kamu dapat? 1. Okey, betul. John, 1 kamu yang pertama kamu tukar, yang kedua kamu tukar. Tapi yang pertama betul, yang pertama salah. Betul atau tidak? Ada markah atau tidak? Kosong markah. So, kalau kamu tidak pandai menukar, maksud 1 salin, 1 tukar. Dapat 1 markah. Berbanding kamu tukar, 2 kamu tukar, 1 betul, 1 salah, kosong markah. Jelas? Okey, dia macam ini. Yang ini kamu tukar, betul. Yang ini kamu stay. Dapat? Satu markah. Dapat? Okey. Andai kata ini kamu tukar, risiko pun kamu tukar, tetapi salah. Yang ini kamu tidak berubah, kamu tukarkan. Kamu akan dapat kosong markah. Kosong, tidak dapat. Jelas? Baik. Bagaimana kamu nak tukar? Kita lihat apa maksud mempunyai. Apa maksud mempunyai risiko? Mempunyai. Kalau ikut rangkai kata dalam petikan, mempunyai bermaksud mendatangkan apa kelas? Risiko apa maksud? Bahaya. Okey. Kita lihat kamus. Itu tak link dengan internet tadi. Maaf. Okey, risiko bermaksud bahaya. Mempunyai, saya mempunyai seekor kucing. So, apa maksud mempunyai di situ? Dapat apa? Kalau di sini mempunyai risiko maksudnya mendatangkan bahaya.
Okey, atau kamu juga boleh tulis mengundang, ya, bahaya. Okey, betul kan? Okey, selepas itu barulah kamu tulis ayat benar apabila menjawab. Okey, rangkai kata mempunyai risiko bermaksud mendatangkan bahaya. Boleh tak kamu guna mengakibatkan? Okey, mengakibatkan risiko boleh. Tapi akibat itu sebenarnya boleh letak di risiko juga, iaitu kesan. Okey, bahaya kamu juga boleh tambah dengan kesan. Okey, soalan nombor 2. Semalam kita sudah lihat jawapan. Hari ini kita tidak perlu bincang lagi. Okey, jadi sudah ada semalam. Baik, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, 4 markah. Murid kena lihat markah. Empat markah, ada 2 cara kamu boleh tulis. Yang pertama, kamu boleh bagi cikgu 4 isi atau 3 isi. Tapi cikgu galakkan kamu tulis 4 atau 5. Jelas? 5 isi untuk kamu cover balik isi yang salah. Okey? Okey. Kalau kamu tidak mampu tulis 4 isi, cikgu bagi kamu cadangan. Bagi cikgu 2 isi tambah 2 huraian. Maksudnya 1 isi, 1 huraian. Bagaimana kamu nak tahu itu ialah huraian? Okey, kamu lihat ini. G ke bukan. Maaf. K A D D U S. Cut bus. Cut bus. Apa maksud cut? Bus K yang pertama kerana. Yang kedua, siapa boleh beritahu cikgu yang kedua? A itu apa? Irwin? Agak. Okay, bagus. Okay, yang ketiga, D itu apa? Dapat. Kan? Dapat itu kata bantu untuk membantu kamu menulis ayat. Saya dapat meneruskan pengajian. Saya belum menyelesaikan. Okay, itu bukan kata hubung. Demi. Okay, seterusnya B, bahwa, bagi, you, so, supaya. Bagus. Tolong ingat. Okey. Ini maksud dia. Okey. A D E U S. Bagus. Catat. Begitu sudah? Okey, kita lihat jawapan.
Okey, baca soalan Wellington, baca soalan nombor 3. Selain abang dan pramana, apakah kesalahan yang perlu dilakukan oleh dua orang pilihan untuk kepala anak pada masa depan? So, apabila kamu jawab, duduk Wellington, terima kasih. So, apabila kamu jawab, tulislah ayat penuh, apakah persediaan. Okey, kamu terus masuk jawapan persediaan. Persediaan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menjamin kehidupan anak-anak pada masa hadapan ialah. Kamu guna ialah sebab nanti kamu tulis siapa di situ? Ibu bapa. Ingat, kalau soalan minta ibu bapa, ini bermaksud kamu kena tulis ibu tapi ada apa lagi. Maka kamu kena tulis perkataan ibu bapa, peranan ibu bapa. Jangan tulis pihak lain. Okey, maka apa jawapan kamu? Apakah persediaan ibu bapa untuk menjamin kehidupan anak-anak? Kamu lihat, menjamin kehidupan. Jawapan kamu kebanyakan menulis tentang apa? Mengajar anak menabung, menyediakan tabungan. Kamu jangan kecilkan skop. Sebab dia kata menjamin kehidupan anak-anak. Adakah menabung saja yang perlu kamu tulis? Banyak lagi jawapan yang boleh kamu tulis. Okey, yang pertama, apa persediaan ibu bapa kamu kepada kamu? Tanya diri kamu sendiri. Hari ini, apa ibu bapa kamu buat dengan kamu? Duduk di dalam kelas ini, apa persediaan dia buat? Samalah. Okay, apa jawapan kelas? Ibu bapa kamu hantar kamu ke sekolah. Adakah itu persediaan? Persediaan. Supaya kamu masa depan kamu cerah. Itulah mereka hantar kamu ke sekolah. Okey. Maka jawapan boleh kamu tulis ialah ibu bapa memberi didikan ataupun memberi pendidikan secukupnya. Kenapa? Mengapa? So, apa ayat kamu boleh guna berdasarkan Kak Bun tadi? Supaya anak-anak memperoleh apa? Selain pada ilmu. Kalau kamu pandai, memperoleh apa? Pekerjaan yang menjamin masa depan. Itulah ibu bapa kamu menghantar kamu ke sekolah untuk menjamin kamu mempunyai pekerjaan yang baik sesuai dengan kamu. Faham? Ikut kemampuan kamu. Baik, gunalah penanda wacana. Selain itu, ibu bapa. Apa lagi ibu bapa boleh buat untuk menjamin masa depan? Apa lagi ibu bapa boleh buat? Ada tak ibu bapa marah kamu kalau keluar waktu malam? Pulang lewat pagi, lewat malam.
Ya, itu atas faktor apa? Keselamatan. Oke, selain itu ibu bapa juga sentiasa memastikan anak-anak mereka dalam keadaan sehat dan selamat. Kenapa kamu perlu sehat dan selamat? Agak apa? Agak apa kelas? Oke, contoh. Mengapa ibu bapa kamu perlu menjaga kesehatan kamu? Supaya apabila kamu remaja, kamu sehat. Tidaklah kamu membesar dalam keadaan yang sentiasa sakit. Jelas. Kalau kamu sentiasa sakit, siapa yang susah? Ibu bapa. Tetapi kalau ibu bapa kamu sudah tiada di dunia lagi, bagaimana kamu terjamin kesehatan? Sebab itulah ibu bapa kamu sentiasa memastikan anak-anak sehat, supaya pada masa depan kamu terus sehat. Mereka tak risau lagi di dunia akhirat sudah tua nanti. Jelas? Baik, apa lagi kelas? Isi sampingan yang boleh kamu tulis. Apa lagi ibu bapa boleh buat? Ibu bapa boleh menyediakan apa? Membina rumah untuk anak-anak sekiranya mereka mampu. Okey? Kalau ibu bapa itu banyak duit, mungkin dia bina sebuah rumah untuk setiap seorang anak. Okey, selain itu apa lagi ibu bapa boleh buat kelas? Ibu bapa juga boleh apa? Mencari pasangan. Contoh Erwin, 2 tahun kemudian bapak dia risau, dia tak jumpa jodoh. Maka bapak dia carilah jodoh untuk dia. Supaya apa? Nanti kalau bapak dan mak dia sudah meninggal, keturunannya adalah orang yang akan jaga makan dan minum anak dia. Takkanlah hari-hari nak tapau KFC. Okey, baik, itu antara jawapan yang boleh diguna. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Soalan 2B, petikan cerpen. Okey, cikgu minta Volunteer baca. Hakim, cucu kado ialah Hakim Cucu Kadut adalah seorang yang berbelajar. Hakim yang tidak ceritakan di situ. Dia belajar hingga ke universiti. Barangkali berkat namanya yang bermaksud di sana itu. Hakim semakin sedap tanpa banyaknya ketidakadilan yang sedang berlaku di sekeliling. Dunia ini penuh dengan penganiayaan. Pengajiannya telah memberikan dia pencerahan, terutama dalam istana datuknya yang telah terlepas di tanah berada. Dia cerita dan berbincang dengan amat baiknya Azam, seorang mahasiswa besar berundang-undang. Mereka setuju bahawa ini merupakan satu kemuliaan dan mengulang waktu seperti untuk hak yang berlaku. Setelah bekerja, Hakim mengupayakan samaan untuk hak milik anak kandung. Dia melantik Azam sebagai ketuanya. Mereka mengenal orang dengan tunan
dan segala manfaat. Menulis, mengemas, dan meneliti. Membahas dengan hasil dan lunas. Azam dengan bicara dan hasil mengulang berbincang di amal. Yang arif, bila Anda meminta menukar ayam adalah anak boleh dimanfaatkannya, dia akan dibuat sebagai berbuka. Dan mungkin kalau akhir hancur, itu anak hancur telah menggerakkan ayamnya siku nanti pada raja apa belai. Baik, terima kasih. Itu ialah petikan cerpen kado ayam dan raja. Kita lihat soalan. Okey, berdasarkan cerpen di atas, apakah tindakan yang dilakukan oleh hakim selepas bekerja? Bagaimana kamu nak tahu itu jawapan? Carilah perkataan hakim selepas bekerja. Okey, apakah tindakan? Setelah dia bekerja, apakah tindakan yang dilakukan oleh hakim? Okey, kamu cari jawapan. Mana perkataan yang menunjukkan setelah bekerja? Baris yang keberapa? Di mana kamu jumpa beras? Uregan yang kedua. Sorry, maaf. Setelah bekerja, apakah tindakan dia? Okey, yang pertama, gariskan. Hakim memfailkan zaman menuntut hak milik anak kado. Yang kedua, apa dia buat? Dia melantik Azam sebagai ketua. Yang ketiga, apa dia buat? Mengatur langkah dengan tekun mencari segala bahan bukti. Okey, itu jawapan untuk soalan nombor berapa kelas? Nombor 1, ha? Sudah, bagaimana cari jawapan? Cari kata kunci yang sama setelah bekerja. 4. Itu cara kamu baca dengan teliti. Okey, soalan nombor 2. Okey, ramai yang boleh jawab. Soalan nombor 2, bagus. Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang itu dapat mempertahankan tanah yang menjadi warisan keluarganya? Apa cara? Bagaimana maksudnya cara atau usaha? Bagaimana kamu nak kekalkan tanah itu supaya tidak dicuri oleh orang, supaya tidak diambil oleh pihak lain suka hati? Apa boleh kamu buat? Yang pertama, Wellington, pada pendapat kamu, apakah cara kamu mempertahankan tanah itu, warisan itu? Kamu boleh buat apa? Kamu boleh membina rumah. Okey, membina rumah. 3 markah perlu huraian? Tidak perlu. Bagi kekuti. Boleh?
Berapa isi? 3 atau 2. Tapi diibaratkan satu isi 3. Okey, yang pertama, membina rumah. Okey. Selain pada membina rumah, mungkin kamu boleh kata mengusahakan membina rumah, mengusahakan tanah dengan utility bercocok tanam. Selain pada itu, apa lagi boleh kamu buat? Okey, mungkin kamu boleh memastikan tanah itu mempunyai apa kelas? Mempunyai apa? Tanah mesti ada apa? Mesti ada geran atau surat atau dokumen sah. Jadi tanah itu mesti mempunyai geran. Kalau geran ada, tanah kamu memang tidak akan dapat dicuri, diambil oleh pihak lain. Jelas? Terutamanya tanah yang kamu tidak mau usahakan, yang terdiam. Lagi, apa yang boleh kamu buat supaya tanah itu terjaga warisan keluarga? Dia mungkin kamu boleh tulis tidak melakukan perkara-perkara sudah dibagi titik tulisan, nanti diputarkan. Okey, boleh nampak? Tidak melakukan perkara-perkara menyebabkan tanah tergadai. Okey, tidak melakukan perkara-perkara menyebabkan tanah tergadai. Apa maksud dia? Okey, contoh Wellington nak beli kereta tetapi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Okey, payslip dia ataupun slip gaji dia tidak cukup untuk membuktikan bahawa dia layak membeli kereta. So, apa dia buat? Dia boleh gunakan surat tanah itu untuk dijadikan bukti bahawa dia ada harta. Jelas? Tetapi Wellington tidak dapat bayar kereta. Apa orang buat? Apa pihak yang buat? Ambil dia punya surat tanah itu untuk dijadikan milik bank, membayar hutang dia. Jelas? Wellington tidur Wellington. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Uraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan. Satu soalan dalam petikan. Satu persoalan lain daripada cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Ingat, apabila soalan biasanya dalam skrip akan ditanya 4 perkara: persoalan, nilai, pengajaran, dan juga tema, kadang-kadang atau latar masyarakat. Tapi biasanya jarang mereka katanya perwatakan.
satu yang tidak perlukan contoh. 4 markah, mana yang tidak perlukan contoh? Apabila soalan nomor 3, mana yang tidak perlukan contoh? Nilai tidak perlu contoh, tetapi kamu perlu pengajaran tidak perlu contoh, tetapi perlu uraian. Ingat, pengajaran tidak perlu contoh, okey? Jadi ulang sekali lagi. Pengajaran tidak perlu contoh, tetapi wajib ada uraian. Okey, contoh. Kita haruslah menghormati ibu bapa agar apa? Agar menjadi anak yang baik, mulia. Dapat? Contoh. Okey, kita lihat jawapan pada soalan tadi. Baik. Apabila soalan minta beri arahan persoalan, maka jawapan kamu mesti tulis mula dengan apa? Persoalan tentang. Okey. Berdasarkan petikan, apakah persoalan yang kamu jumpa kelas? Persoalan apa? Okey, mungkin kamu boleh tulis. Di sini kamu boleh jumpa. Okey, ada boleh tulis dekat itu. Persoalan tentang kebijak. Okey, persoalan tentang kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang timbul. Apa masalah yang timbul? Yaitu penindasan. Penindasan terhadap apa kelas? Datuknya yang dikenal tindas atau tanah telah diambil. Lagi, apa lagi persoalan? Banyak sebenarnya, boleh kamu jumpa di dalam ini. Jadi kamu boleh tulis persoalan
persoalan tentang kegigihan dalam mencapai kejayaan. Okey, persoalan tentang kegigihan dalam mencapai kejayaan. Mana bukti? Ini contoh. Okey, contoh Hakim dan siapa kelas? Hakim dan siapa dengan dia? Azam. Okey, mengatur langkah dengan tekun dan teliti mencari segala bukti. Kalau kamu nak percaya menangani masalah itu, mesti ada bukti. Okey, apa persoalan lain yang boleh kamu jumpa? Apa yang dia lakukan terhadap tanah yang dia dapat tebus semula itu? Apa yang dia lakukan? Apa hakim buat kelas? Apabila dia sudah mendapat kembali tanah itu, apa dia buat? Apa persoalan? Persoalan tentang anak muda yang mempunyai azam, betul? Apa azam dia? Cita-cita dia ingin memajukan tanah. Dia ingin menjadikan pertanian itu sebagai satu perniagaan. Okay? Persoalan tentang anak muda yang mempunyai azam untuk memajukan tanah. Itu yang paling senang kamu ingat. Okay, persoalan tentang anak muda yang mempunyai azam untuk memajukan tanah. Selepas dia dapat tanah, okay, dia mendengar ceramah bahawa anak muda atau belia perlu terlibat dalam aktiviti pertanian. Maka dia pun semakin berminat. Okey, apa lagi persoalan yang boleh kamu jumpa? Kamu juga boleh jumpa persoalan tentang kepentingan ilmu. Okay, persoalan tentang kepentingan mempunyai pendidikan terhadap seseorang. Okay, contoh. Apa contoh? Azam dihormati atau dipandang tinggi oleh masyarakat. Dia kan pejuang, betul? Dia dipandang tinggi. Jadi itu cara kamu menjawab untuk soalan komputer. Ulinter, tidur dah ulinter. Baik, kita lihat soalan 2C. Kita lihat soalan 2C. Okay, cikgu minta Irwin baca. Maka
bukan masuk rangkai kata tiada terbilang. Okey, cuba kamu lihat. Di ujung dia ada perkataan lagi. Tiada terbilang lagi maksudnya tidak apa kelas. Lagi maksudnya apa? Banyak. Maka terbilang itu maksudnya terlalu banyak. Dengan arti kata lain, kamu boleh tulis tiada terbilang maksudnya sangat banyak. Atau kamu juga boleh tulis tidak terkira. Saya cikgu terima. Ada boleh tulis tidak terkira kan? Cikgu terima. Sebab masih lagi betul dalam konteks ini. Namun begitu, cikgu tidak boleh menjamin jawapan kamu betul, sebab bergantung kepada skema jawaban penyemak itu. Pada pendapat cikgu tidak terkira masih lagi betul, membawa maksud banyak. Okay, soalan nombor 2. Apakah tindakan berkumar untuk menghalang serangan siap? Kamu lihat tindakan. Apakah tindakan perbuatan? Mana perbuatan yang menunjukkan berkumar menghalang serangan siap? Okey, kamu lihat jawapan. Baik, untuk 3 markah berapa isi? 2 isi cukup, tetapi cikgu galakkan kamu tulis. Kalau kamu jumpa 3 isi, tulislah 3 isi. Baik, adakah kamu boleh salin bulat-bulat jawapan itu atau tukar ayat kamu sendiri? Boleh tukar, boleh salin bulat-bulat. Soalan prosa tradisional kamu boleh salin bulat-bulat. Cuma tambah sedikit ayat kamu sendiri. Contoh, tindakan Tun Umar untuk menghalau serangan siap ialah Tun Umar pergi dengan sebuah perahunya oleh lalu dilanggar sekali 2 buah perahu siap. Selepas itu terus ke sebelah, maka ia berbalik dilanggar pula yang lain. Itu pun 2-3 buah perahu siap kalah. Boleh disalin sebab pelajar lemah dalam membuka ayat prosa tradisional. Kecuali di kata 5 SPM baru wajib tukar. Dan mereka ada satu soalan menukar ayat prosa tradisional klasik kepada bahasa Melayu standard. Jelas? Okey, baik. Ada soalan? Ada soalan kelas? Okey. Cikgu ada 5 minit lagi. Cikgu terpaksa berhenti 5 minit sebelum, sebab cikgu ada kelas sambung lagi lepas ini. Okey, so 5 minit ini kamu boleh selesaikan soalan nombor 3. Pada pendapat kamu, apakah tindakan Awi Dicu? Okey, adakah wajar tindakan dia atau tidak wajar? Berikan alasan. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu fikir. Esok pula Isnin kita sambung. Baik. Itu sahaja kelas. Terima kasih. Kamu boleh buat kerja sendiri dalam masa 5 minit ini. Cikgu bagi kamu selesaikan soalan nombor 3.